Hi. Sorry, Sorry. I pun tak sure apa jadi. sorry. I think my problem from our side. Oh, okay. Sorry, Masya. So, kita borak apa tadi, lupa dah. Post COVID punya ni. Ya. Ramai yang ingat dah dapat positif tu macam okay, positif. Okay, sekarang you dah COVID free. Tapi sebenarnya there is such thing as post-COVID. I don't know, I'm just giving an awareness lah of what you will go through after post-COVID. Badan tak akan sama. Tak akan sama macam dulu. Masya sekarang dah cepat penat. Kalau apalagi kalau nyanyi, Masya akan jadi dia sangkut-sangkut nyanyian tu. So tu yang doktor sarankan untuk Masya jangan overuse lagi my lungs. Dia kata kalau boleh jangan nyanyi dulu. So sebab tu Masya kata, ada tanya juga sampai bila. Dia kata depends on your body lah. Sebab macam ibarat macam ni, kalau tangan kita patah, okay dah sambung contohnya tulang tu kan, tapi you akan rasa lagi sakit-sakit ngilu, benda-benda macam tu, dia takkan terus sembuh lepas you discharge. This will take time, mungkin 1 month, 2 months, 3 months, tengok macam mana you punya antibody punya ni. Alhamdulillah Masya dah macam biasa lah, bolehlah jalan sini sana, tapi exercise pun Masya masih kena pergi physio every twice a week untuk pastikan my body akan cuba lawan balik, kembangkan my lungs. I don't know what it means, tapi macam untuk supaya lungs kita tak fragile selama-lamanya lah, ibarat macam tu lah. Betul. Tapi okay, bila menyebut tentang doktor pun dah advise Masya untuk elakkan menyanyi walaupun secara online dan sebagainya. Jadi maksudnya adakah sekarang ni career term of singing, acting semua Masya akan put on hold dulu? Bagi Masya, I takkanlah berhenti terus. It's just that dari segi nyanyian tu Masya kena slow down sekejap. Alhamdulillah, there is not much undangan nyanyian pun, terutamanya sekarang tengah PKP. So I hope that by kita settle ni Masya dah okay and all. Masya bolehlah nyanyi sikit-sikit, but to the extent yang untuk one whole song tu mungkin akan dia macam semput sedikit. Faham. Tapi tak apa. Semua orang tahu Masya insya-Allah soon Masya sihat, sembuh macam biasa. Tapi itulah sama-sama kita doakan. Amin. Okay, Masya, kalau tahu bapa mertua Masya juga menjadi korban COVID-19. Jadi kalau Masya sudi ataupun tak kisah untuk kongsikan dengan kami kisahnya bapa mertua Masya? Okay, Masya masih lagi agak sensitif buat masa sekarang ni sebab baru kehilangan bapa mentua Masya kan. So apa yang Masya boleh share, before my father passed away, he was already COVID free. Dia dah tak ada dah jangkitan. Maksud saya COVID tu tidak aktif lagi dalam badan dia, tapi due to the impact from COVID, dia dah rosakkan semua organ-organ dalam badan my father-in-law, my late father-in-law. So sebab tu dia tidak survive ketika itu. But itulah, that's why it's very important untuk kita semua jaga kita punya SOP, because you'll never know if that is your last day or probably your family's last day. So try to be more bertanggungjawab, because you never know what's gonna happen. Macam Masya pun, Masya tak sangka yang benda ni akan jadi pada diri Masya. Masya mengaku, Masya diamkan diri because I don't want to overrun my mind, macam banyak sangat fikir. And I'm sure kalau I bagi tahu, I will be bombarded with questions. And ketika itu Masya tak ready untuk share, because bagi Masya what's important is untuk Masya recover, and then at the same time untuk I gain back semangat tu. Because bila dapat COVID, I tell you, semangat kita punya emosi sangat-sangat terganggu. And untuk kita
nak lawan benda tu, dia banyak menggunakan kita punya positivity diri. Sebab dia tak ada ubat. So itulah, that is why macam Masha pun macam slow down a bit on my social media. So itulah Masha harap sangat yang lain pun faham lah, walaupun despite yang orang sekarang tengah banyak membincangkan tentang Huda dan sebagainya. But you know, I juga yang macam satu DM yang agak sensitif kan. Tapi alhamdulillah I have a very alhamdulillah I have a very loving family and a very supportive family yang who really understands me and yalah. So alhamdulillah. Maaf Masha, tadi saya dah ganggu perasaan Masha dengan soalan tentang your late bapa mentua kan Masha. Tapi tak apa, insyaAllah. Thank you. Kita doakan roh arwahnya tenang di sana, ditempatkan bersama orang-orang beriman. Amin. Ya. Dan Masha, keluarga semua diberi kekuatan, ketabahan. Amin. Okay, so Masha, sekarang ni nak tahu tentang suami Masha, ahli keluarga yang lain, semua keadaannya sekarang okey ke mereka, macam mana? Kita orang alhamdulillah semua okey. Kita orang banyak you know, in times like this kita orang very lagi close. And kita orang pun ada buat aktiviti seperti kelas mengaji, and then during the night, the whole night kita orang akan buat tahlil dan sebagainya, just within our family lah. And so itulah kita orang punya aktiviti sepanjang sebulan terjadinya benda ni. Masha tadi kongsikan pasal physical punya macam post COVID punya simptom kan. So in term of mental Masha sekarang rasa masih takut ke ataupun sedih ke, down ke, macam mana Masha? Sekarang ni I'm much better than masa Masha baru dapat tahu and masa Masha nak fight the penyakit tu. I'm way better now. I punya mental pun dah alhamdulillah okay. It's just that buat masa sekarang ni Masha extra careful sedikit. Sebab apa yang Masha dapat tahu, untuk orang yang dah pernah kena dengan COVID ni, kalau dia terkena lagi kali kedua, benda akan jadi 2 kali ganda risiko dia. So it's very important untuk Masha be more careful. Kalau dulu Masha dah memang let's say jaga SOP, sekarang ni extra lagi jaga SOP because kita dah lalui benda tu and memang dia sengsara. Kita tak tahu nak explain dia macam mana, tapi mungkin setengah orang lain simptom atau apa yang terjadi pada body drum bila dapat COVID tu. For me, because probably it was quite bad for me because dia kacau lungs Masha. So dari segi breathing, dia batuk dia macam non-stop yang sampai kita tak boleh bernafas, you know, to the extent. Tapi alhamdulillah I survived. It's just that what I can tell you that kita dah jadi macam ni, I think this is the time untuk Masha bagi awareness pada orang yang masih lagi degil. Dah dapat simptom tapi masih lagi macam buat tak tahu. Anggap benda tu remeh-temeh. Masha mengaku, Masha masa dapat simptom tu, Masha ingat Masha dapat anxiety. Sebab dia dada Masha sakit sangat masa tu. Dia macam kena tindih. Nak bagi tahu orang pun, orang ingat nanti kan I kena buat orang pula kan. Tapi tak. It's memang dia punya simptom tu pelik. Dia satu dada tu and then satu kita rasa, tahu tak perasaan tu bila kita tangan kaki semut-semut. Kebas-kebas tu. Masha, itu adalah antara simptom yang Masha rasa. So itulah bila Masha dapat simptom tu, it's not something yang kita selalu dengar. Oh COVID, demam, batuk, apa pening. Tak. Masha punya simptom dia macam itu. But I am so happy that walaupun Masha rasa, Masha ingat Masha dapat anxiety, Masha dah lakukan tanggungjawab Masha untuk isolate myself dan untuk buat another swab test. So from there, itulah Masha nak macam bagi tahu semua not to take this very lightly. Betul.
Dan kalau kat sini kita tengok ramai yang memberikan kata-kata doa untuk Masha. Sariana kata Kak Masha kuat. I love you. Dia kata. Thank you Sariana adikku. And then kata keep strong Masha. Masha Huda dia kata. Betul, sekarang ramai sangat. Semalam Masha pergi hospital to follow up dengan my specialist kan, doktor specialist dengan pergi buat fizio. Sampai-sampai sana macam ada orang jerit. Tak payah nak kacau laki orang. I macam, kejap, rasanya macam area ni aku seorang je jalan ni. Pakai macam, oh maksud dia Huda. Cakaplah Huda. Tak adalah macam tiba-tiba I ni kacau laki orang, dia fikir bahagia je dengan suami. Tapi macam, you know, the things yang kita dapat in return of something that I think is a success lah, sebab ramai yang berkata tentang watak Huda tu. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Aisyah sempurna kata jom bagi sokongan pada Masha. Ayo. Lepas tu Rose Naimah kata Alhamdulillah I feel you Masha. Betul. Yan Chat kata semoga keluarga Masha diberi kekuatan dan kesihatan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambil-sambil kita doakan Masha, kita doakan juga kepada ahli keluarga kita lain ataupun semua mungkin dah pun jangkiti COVID-19 agar mereka semua pulih kembali seperti sedia kala dan kita dilindungi daripada wabak virus yang kita pun tak suka ada ni kan. Jadi Masha, kita nak tahu kalau pengalaman Masha di hospital, sebab saya dimaklumkan Masha di hospital di Seremban satu dan juga di hospital di KL. So pengalaman Masha di hospital sendiri dengan frontliners macam mana, dekat keadaan hospital tu macam mana, apa yang Masha saksikan? Okay. Memang masa Masha I am very lucky to, not very lucky, I don't know what's the term, tapi Masha dapat rasa dua tempat yang berbeza. Contohnya di hospital swasta dan juga hospital private. Di hospital swasta, I tell you is so packed. Masha pun mula-mula sampai macam, ya Allah kesiannya. Kerajaan yang first. Katil tak cukup, you know, and even the nurses bagi tahu Masha yang dekat ICU dah penuh. Kita orang terpaksa pindahkan some. Tahap macam tu. And masa Masha masuk pun ada baby yang seawal 40 hari di situ. So, I tak tahulah kalau, because kita tak ada access untuk tempat-tempat macam ni. Orang-orang luar tak ada access. Orang tak boleh masuk. And even kita nak order barang pun, nak ambil barang pun tak boleh. Tidak dibenarkan. So, untuk bagi awareness of apa berlaku di dalam itu, memang orang-orang macam Masha atau siapa-siapa yang pernah lalui itu hanya boleh share pada orang. And memang Masha sampai tahap apa? Mental memang down. Tapi bila dah sampai 3-4 hari Masha fikir kan macam, ya Allah, takkan aku nak duduk dan expect aku sembuh macam tu je. So dekat situ Masha lawan balik Masha punya sakit. Masha pergi tolong nurse, pergi sampai tahap pergi bersihkan tandas, you know, to the extent, because nobody is so free untuk buat benda-benda tu. Semua is like busy, even the nurses, doctors pun semua, they have to cater. Bayangkan, I rasa dalam satu ward tu ada 50 orang macam tu, 30, I don't know, but more than 10 definitely. So everyone, that place is very intense lah. Dia macam, but I'm so lucky that I punya jiran-jiran katil which is my, dekat dalam ward tu very friendly despite yang semua pun tengah fight for that disease. Dan sebelum ni saya dengar jugalah pengalaman daripada seorang pesakit COVID-19 yang kami kongsikan dalam Borak Biar Merah di Sinar Plus. Dia kata walaupun dia nampak frontliners, doktor, nurses apa semua berpeluh-peluh ni sweating dalam PPE suit tu, tapi dia kata tak nampak langsung yang nurse ataupun doktor tu mengeluh, tunjuk muka penat ke. Masha pengalaman sama ke Masha? Yes, Masha pun sama. Actually kan Masha mula-mula macam dah lah condition tu macam tak ada aircon sangat kan. Tapi Masha okay with that. It's just that bila PPE masuk dengan plastik kan, macam diorang boleh senyum, Masha, how are you? You okay? You know, despite yang mungkin diorang ada berapa minit or jam je tidur. And just give a face yang supaya kita rasa happy.
I don't know how they do it, tapi bila the minute derang macam nak check my blood pressure and all, I tengok tangan glove derang basah kat dalam. Dekat situ macam, oh, I tak tahu nak explain macam mana, tapi macam sebab tengok tau, because the struggle of them taking care all of us masa tu. Ya Allah, Masya Allah. Itulah yang mungkin orang tak nampak frontliners punya pengorbanan macam mana kan. Itulah, Betul. bukan kita nak minta macam oh kau kena tengok sendiri baru kau tahu, bukan. Tapi macam itulah kita macam mungkin orang tak nampak apa yang terjadi kepada frontliners sampai berpeluh sehari suntuk kena pakai PPE suit tu, hanya orang yang dapat lihat in person je. Macam Masha sendiri tahu pengorbanan ataupun siksa yang mereka jalani kan. Betul, Begitulah. betul. Jadi okey, mungkin Masha ada apa yang Masha nak katakan kepada followers Masha ke, kepada masyarakat kita ke, kepada haters Huda ke. Okay, haters ke, first of all, thank you tentang so COVID much. ni. Okay. Tentang COVID ni. Masha dapat banyak sangat DM sampai sekarang Masha tak habis baca lagi semua, and other than marah Masha as a Huda, tapi banyak ramai juga yang bagi semangat pada Masha, doakan untuk family Masha dan juga Masha untuk terus semangat melawan benda yang terjadi pada family Masha kan. And I'm so thankful from the bottom of my heart. Masya Allah, thank you so much. Masha baca DM, mungkin Masha tak reply tapi Masha baca dan Masha simpan dalam hati Masha, and only God knows betapa Masha terharu sangat dengan message anda semua. Dan Masha harap kepada semua yang sedang tengok ni, tolonglah jaga diri awak. Awak pula dah tiba-tiba rindu awak separuh nyawa jadi awak pula. Jaga diri anda semua sebab benda ni bukan benda main-main. Masha dah rasa, and Masha dah, kalau boleh tak mau lagi dah rasa benda ni, because it's so painful that it's not just painful in your body but your mind is very painful untuk hadapi benda ni. So please jaga SOP, not only for yourself but also for your family. Yeah. How about untuk frontliners, especially mereka yang terlibat menjaga Masha di hospital, Masha? Ada kata-kata untuk mereka, Masha? Yes, Masha nak ucap terima kasih sangat mula-mula sekali kepada hospital Tuanku Jaafar Seremban. You know who you are dekat situ, nurses semua, I dah kau team dah geng dengan diorang, even the doctors semua. They're so friendly, they're so helpful. I'm so thankful for whatever you have done to me, not only to me but also kepada semua pesakit pada ketika itu dan juga yang sekarang dan before that. Thank you so much for all your help untuk pastikan yang kami sihat. And also to Pantai Hospital Bangsa, thank you so much juga. Sampai sekarang mereka masih lagi bila jumpa Masha, they're so friendly, they're so helpful. Masha ingat lagi, there's a lot of Sabahans yang Masha jumpa juga yang jaga Masha sepanjang Masha dapat jangkitan COVID tu. And I'm so thankful. I don't feel like isolated sangat dekat situ because semua macam family dekat situ. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita bahas, sebab saya perasan juga baru-baru ini dah pun dilancarkan lagu cinta. Terharu daripada Masha. Yes. Walaupun dalam keadaan yang orang kata macam kurang menyeronokkan juga kan. Tapi mungkin Masha boleh kongsikan dengan kami, Masha, tentang lagu cinta. Lagu cinta ni sebenarnya kita dah record awal tahun ini atau hujung tahun lepas. Saya bersama dengan Stacy dah bincang. Cakap, I tak pernah lagi betul-betul collaborate with you. I kalau boleh nak try to sing lagu dari composition you and Akim. So that is derang macam, okay ya, jom. So Masha bagi reference yang Masha nak buat, and I told her that I want to try something else. I nak try genre yang betul-betul Masha rasa Masha tak pernah cuba untuk, I want to be adventurous. So that is why Masha pilih genre ambient pop ni. Dan Masha cakap juga dekat dia, I want a lyric yang bukan sahaja, dia bukan lagu cinta yang macam kasih sayang antara family dengan ini ataupun
cinta, kekasih hati. I want a song that betul-betul uplift someone. So apparently Hakim pula Hakim Hakim did a very beautiful lyrics for me, and lagu tu sebenarnya ke arah ketuhanan. Kalau kita baca betul lirik-lirik yang ada dekat lagu cinta ni, dia macam, okay, Masya ringkaskan, lagu tu adalah tentang kesedaran. You know, this maybe kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang yang kita go through a lot of bencana kan, kesusahan dalam hidup kita. So lagu tu macam untuk kita cari Allah, dekatkan diri pada Allah. Macam tu lah ibaratnya. So sebab tu lah kalau ikutkan Masya, ya Allah, lagu ni macam dia, timing dia Masya belum ready lagi. Maybe because you know gini. Tapi bila Masya fikir balik, lirik ni memang sesuai lah untuk sekarang. So this is not just macam Masya nak keluarkan lagu, but for me, I think untuk Masya share apa yang Masya go through this song. Begitu. Kali tu kan memang saya nak minta, ada yang minta Masya belanja nyanyi, tapi saya tak nak sebab doktor pun cakapkan better don't. Sikit tu dia, tapi masalahnya macam dia akan sangkut-sangkut lah. Tak apalah. Kalau nak dengar, korang kena stream lagu tu di mana-mana digital platform. Betul. Nanti insya-Allah Masya dah okey sikit, Masya nyanyi sikit. Setuju. Tak apa, nanti Masya okey, nanti kita live lagi insya-Allah, buat izin lagi Masya belanja nyanyi lagu pula. Boleh insya-Allah. Dan kiranya projek lagu cinta ni bolehlah kita anggapkan juga macam Sumandak sama Sumandak bergabung lah. Stacy dengan Masya bergabung begitu. Sumandak dengan Tanah Wagu Johor. Apa? Tanah Wagu Johor tu apa? Oh, okay. Tanah Wagu tu macam, yalah, jejaka. Oh, jejaka. Alright. Jadi Masya, terima kasih banyak Masya sudi luangkan waktu dengan Sinar Plus pada hari ini. Kami doakan yang terbaik untuk Masya cepat sembuh. Cepat sembuh. Dan semoga keluarga Masya semua sihat, sejahtera. Semua okey, semua tabah insya-Allah. Dan Amin. Kita doakan juga untuk semua orang, tak kisahlah anda benci Huda ke, suka Huda ke. Please stay safe. Tak kisah, okay? Kita buat ni, kalau yang tak suka Huda, kita buat demi Masya, okay? Kalau yang suka Huda, kita buat demi Huda. Demi Huda. Yes. Please stay safe, ambil extra precaution apa semua, dan terima kasih banyak. Ingat, anda boleh tengok nanti kita akan share balik kita punya live IG ni. Dengar apa yang Masya kongsikan, pengalaman Masya semua macam mana menghadapi COVID-19, terpaksa mengharui kehilangan ayah mentua yang tersayang. Dan Masya selamat menyambut Pesta Keamatan hari itu, Hari Keamatan. Yes, masih lagi, tak lambat lagi untuk wish. Thank you. Yes, dan selamat Hari Raya Aidilfitri juga, maaf zahir batin. Alhamdulillah, thank you so much. Kita tak sempat beraya sangat-sangat, tapi macam betul alhamdulillah lah, semua sihat tu kira raya lah untuk Masya. Ya. Dan Masya sampaikan salam saya sebenarnya pada Hasnia. InsyaAllah ada Hasnia kat bawah. I love her so very much. Kan? Nia pun sebenarnya tu lah, dia pun tak berapa sihat. So sekarang ni kita orang macam extra careful sikit dengan Hasnia. Sebab yelah dia kan ahli syurga, so kita kena extra sikit jaga dekat dia. Betul. Tak apalah. Alright, terima kasih banyak Masya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Stay safe Masya. Assalamualaikum. You stay safe, okay? You too. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.